Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan peluang untuk kita semua meneruskan saki-baki daripada usia dan umur yang kita ada. Mudah-mudahan umur yang berbaki ini kita gunakan semaksimal mungkin untuk kita melaksanakan segala titah perintah Allah yang diperintahkan suruh buat kita buat, dan yang diperintahkan untuk kita tinggalkan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan dengan itu mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, pada kesempatan kali ini insya-Allah kita akan meneruskan sesi perkongsian ilmu kita berkenaan dengan akhlak yang bertajuk tentang al-ihsan. Muslimin muslimat, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Allah Taala memberitahu kepada kita bahawa pada hari ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan lakum dinakum, bagi kamu sekalian satu agama kamu. Dinakum Allah Ta'ala datangkan dalam bentuk mufrad, yang mana kita faham kalau kita belajar bahasa Arab, ianya memberi maksud tunggal ataupun satu, bukan dua, ataupun lebih daripada satu. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kamu sekalian satu agama kamu. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah kusempurnakan bagimu nikmatku. Wa raditu lakumul islama dina. Di akhir ayat ini Allah Ta'ala sebutkan agama apa tadi yang satu itu, dan telah kuridai bagi kamu, wa raditu lakumul islama, Islam itu sebagai satu agama kamu. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ayat ini menjadi asas dan dasar kepada kita dalam kita membahaskan nanti tentang konsep al-Islam, konsep al-ihsan di dalam Islam. Berdasarkan ayat ini dapat kita fahami jelas bahawa satu-satunya agama yang Allah Ta'ala ridai itu adalah agama Islam. Satu. Yang keduanya adalah agama Islam itu sifatnya adalah sempurna. Ini yang harus kita imani, yang harus kita yakini, yang harus kita letakkan dalam hati kita bahawa agama Islam yang kita anut ini adalah sifatnya adalah sempurna. Tak perlu dah untuk kita tokok tambah, dan jangan kita kurangkan. Nah, tugas kita sekarang ini adalah kita mencari, kita belajar, dan kita amalkan apa yang telah sempurna itu, dan saling menyempurnakan. Kamil, mutakamil. Dalam Islam kita ada akidah. Islam mengatur akidah yang sempurna. Dalam Islam kita ada syariah. Kita ada undang-undang, ada perundangan Islam. Islam mengatur undang-undangnya secara sempurna. Dalam Islam juga ada akhlak. Islam mengatur akhlak yang sempurna. Nah, antara satu bahagian ini dengan bahagian yang lain, akidah dengan syariah, syariah dengan akhlak, akhlak dengan akidah, akhlak dengan syariah, setiap bahagian ini sempurna,
dan antara satu bahagian dengan bahagian yang lain saling menyempurnakan. Sebagai contoh, kita kata, Ustaz, saya semayang, tapi saya tak nak berakhlak dengan akhlak Islam. Jadi dia pun berlaku zalim, dia berlaku tak adil, dia berbohong, dia menipu orang lain. Dia buat akhlak yang, ataupun kita kata tidak beretika secara etika Islam, tapi dia semayang. Jadi ini bukan maksud dan bukan ciri-ciri sebagai seorang Muslim. Sebab sifat kepada Islam itu sendiri adalah antara satu bahagian dengan bahagian yang lain itu adalah sempurna dan saling menyempurnakan. Dan dalam setiap bahagian itu ada juzuk-juzuknya. Contoh, misalkan dalam syariah, dalam undang-undang Islam, Islam mengatur secara sempurna. Ada undang-undang yang berkenaan dengan bab ibadat, ada undang-undang Islam berkenaan dengan bab munakahat, ada undang-undang Islam yang berkenaan dengan bab jinayat, ada undang-undang Islam yang berkenaan dengan bab muamalat, ada undang-undang Islam yang berkenaan dengan bab siasah, politik Islam, ada undang-undang Islam berkenaan dengan hubungan antara bangsa dalam Islam. Semuanya ni adalah bahagian juzuk-juzuk yang ada pada setiap bahagian, dan antara satu juzuk ni dengan juzuk yang lain dalam setiap bahagian itu tadi sifatnya juga adalah sempurna dan saling menyempurnakan. Sebagai contoh, kita kata kita semayang, Ustaz, saya semayang, subhanallah, bukan saja semayang wajib saya semayang Ustaz, tapi malah subhanallah semayang sunat saya buat full dan tak pernah saya tinggal. Tetapi dalam bab muamalat, dia tidak bermuamalat pun ikut cara Islam. Dalam bab dia mencari nafkah, dia tak peduli pun sumber pendapatan dia itu daripada sumber yang halal ke, yang haram ke, yang syubhah, dia tak peduli. Yang penting bagi dia adalah duit, wang tu masuk dalam poket dia. Yang penting bagi dia untung. Tak kira daripada sumber yang halal ke, yang haram ke, yang syubhah, dia tak peduli. Dia tak nak ikut pun ikut cara Islam. Nah, ini pun tak boleh. Ibadat, munakahat, muamalat, semua ni kita kena tahu, kena faham, dan kita kena amalkan. Nah, muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, salah satu bahagian yang juga diatur dalam Islam yang sifatnya juga adalah sempurna dan saling menyempurnakan antara satu sama lain adalah dalam bahagian akhlak. Islam mengatur bagaimana sepatutnya manusia itu beretika, beradab, berakhlak, iman dengan khaliqul makhluk, dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan makhluk, sama ada makhluk yang mereka nampak atau makhluk yang mereka tidak nampak. Salah satu akhlak yang diatur oleh Islam itu adalah berkenaan dengan al-ihsan. Persoalannya, apa itu al-ihsan? Apa itu al-ihsan? Al-ihsan berasal daripada kalimah bahasa Arab, iaitu hasuna yahsunu ihsanan, dengan maksud berbuat baik. Dengan maksud berbuat baik. Dalam Al-Quran banyak Allah Ta'ala sebut dengan kalimah ihsan ini. Nanti kita akan bacakan, kita akan tengok satu persatu. Nah, begitu juga dengan hadis-hadis dalam sunnah Nabi SAW. Seperti mana yang disebutkan dalam kitab kita ni, yang kita jadikan rujukan untuk sesi perkongsian ilmu kita pada pagi ini, iaitu kitab Minhajul Muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, yang telah pun banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan dapat kita manfaatkan oleh semua masyarakat kita, insya-Allah. Dalam kitab ini, tuan-tuan muslimin muslimat, disebutkan, didatangkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Allah Taala menyebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu
innallaha yuhibbul muhsinin. Apa maksudnya? Wa anfiqu fi sabilillah, dan infakkanlah ataupun belanjakanlah. Saya suka melihat kepada terjemahan tafsir terjemahan Ar-Rahman, pimpinan Ar-Rahman, Mushaf Malaysia Rasam Usmani. Kalau dalam terjemahan ini diterjemahkan dengan maksud, dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah. Jadi Allah Ta'ala sebut di sini, wa anfiqu fi sabilillah, belanjakanlah apa sahaja yang ada pada kamu. Kita ada duit, kita ada idea yang bernas, ada ilmu yang banyak, kita belanjakan, kita gunakan untuk tujuan fi sabilillah. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil. Ada harta Allah Ta'ala rezekikan, Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia, tetapi dia tak nak gunakan di jalan Allah. Dia ada ilmu yang banyak, tetapi bukan untuk tujuan nak menegakkan agama Allah. Dia tak nak pun. Kalau dijanjikan dengan duit, baru dia nak. Kalau dijanjikan dengan habuan dunia, baru dia nak. Ataupun dengan ada sesuatu yang boleh didapatkan oleh dia, baru nak sumbangkan. Ini tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, yang sepatutnya kita melihat kepada janji Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu pengampunan dan juga balasan dengan pahala dan juga syurga Allah. Itu yang lebih penting sebenarnya, yang lebih besar berbanding dengan sesuatu yang kita nampak dan sifatnya adalah tidak abadi. Kalau pahala ni insya-Allah kita akan guna pakai. Kita satu mata wang yang akan diguna pakai dan laku di hari akhirat, insya-Allah. Begitu juga dengan syurga. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat ini, yang menjadi perbahasan kita ni adalah wa ahsinu. Apa maksudnya di sini? Iaitu dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha. Ni saya suka dengan terjemahan ni tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kebaikan yang kita buat itu, kita tidak boleh berpuas hati dengan satu kebaikan. Sekali kita buat tu, kebaikan yang kita buat, kita mesti upgrade semua. Hari ni mungkin level dia 5, esoknya buat baik pula. Kita upgrade, kita perbaiki. Ini dalam bulan Ramadan, antara amalan yang dibuat oleh Nabi SAW, iaitu Nabi suka menderma. Nabi itu adalah seorang yang sangat dermawan. Di luar Ramadan, dermawan. Dalam Ramadan, lagilah Nabi SAW itu bersifat dermawan. Melipat gandakan usaha membuat kebaikan. Jadi, jangan kita berpuas hati dengan satu kebaikan, lalu kita stop. Kita kata, ambo perhati dah. Tak boleh tuan-tuan. Jadi, konsep al-ihsan di sini ialah, satunya kita berbuat baik dan kita memperbaiki kebaikan itu menjadi lebih baik lagi. Kita bermuhasabah, kita perbaiki, ataupun kita kata kalau dulu kita sumbang RM5, mungkin tahun ni kita nak cuba sumbang RM10. Kalau sebelum ni kita bagi zakat, ialah sekarang ni kita, tuan-tuan jangan lupa sebelum kita beraya ni, antara ada satu lagi kewajipan yang kita kena buat adalah bayar zakat fitrah. Zakat fitrah. Kalau kita di Kelantan ni ada 3 kategori. Kalau guna beras sehari-hari sebelum Ramadan, kita gunakan beras Malaysia, kadarnya RM7 seorang. Kalau kita gunakan beras Thailand, kadarnya adalah RM14 seorang. Kalau kita gunakan beras mati, beras nasi Arab tu yang sedap tu, tu berapa? RM21 seorang. Jadi mungkin sebelum-sebelum ni kita dah keluarkan, dan alhamdulillah tak pernah miss pun. Sebab wajib ni ialah kita wajib
Kalau kita buat, kita dapat pahala. Kalau kita tinggal, kita dosa. Sebelum ni alhamdulillah kita buat semua, kita bayar RM7. Tahun ni berazam, kita nak buat lebih baik lagi, kita nak buat ihsan lagi lebih baik. Kita nak membantu saudara-saudara kita yang mungkin memerlukan bantuan daripada kita. Kita pun pejam mata, bismillahirrahmanirrahim, tahun ni aku nak keluarkan RM14 seorang. Di rumah ada 10, kita, isteri, anak ada 8, maknanya 10, RM140 kita keluarkan zakat fitrah tahun ni. Itu antara contoh bagaimana kita melakukan ihsan. Kita buat baik dan kita baiki dengan sebaik-baiknya segala usaha yang kita buat. Itu terjemahan yang bagi saya sangat menarik daripada pimpinan Ar-Rahman ini. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Allah Ta'ala suka orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Jadi konsep muhsinin di sini ialah orang yang dia berbuat baik, dia akhlaknya baik, comel, baik dan ikut akhlak Islam, dan dia tak pernah berpuas hati dengan, dan dia tak pernah berpuas merasa cukup dengan kebaikan dibuat, malah dia selalu nak buat yang terbaik. Sebelum ni baik dah, dia nak buat yang terbaik lagi. Subhanallah. Inilah yang disebut dengan muhsinin, dan Allah Ta'ala sangat-sangat suka kepada orang yang berusaha memperbaiki amalannya, ataupun disebut dengan al-muhsinin. Seterusnya Allah Ta'ala sebut dalam melalui kitab ini dalam surah An-Nahl ayat yang ke-90, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil, wal ihsan, dan berbuat kebaikan, serta memberi bantuan, wa ita'i dzil qurba, dan berbuat kebaikan serta memberi bantuan kepada kaum kerabat. Jadi kita nak buat ihsan ni, antara konsepnya dalam Islam diatur, kita tengok dulu orang yang terdekat dengan kita, kaum kerabat kita, keluarga kita. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun, dia mengajar kamu dengan suruhan dan larangannya supaya kamu mengambil peringatan mematuhinya. Ini surah An-Nahl ayat yang ke-90. Allah Ta'ala sebut jelas di situ kalimah al-ihsan. Hadirin hadirat sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah An-Nisa ayat 36, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa binis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dan hendaklah kamu beribadat kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan kamu sekalian menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Jangan kita letakkan Allah Ta'ala itu setara dengan yang lain, setara dengan makhluk. Wabil walidaini ihsana, dan kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat. Wabidil qurba, kaum kerabat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakini, orang-orang miskin, wal jaridil qurba, jiran tetangga yang dekat, dengan ibu bapa, dengan kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, jiran tetangga yang dekat, jiran tetangga yang jauh, orang-orang musafir yang terlantar,
dan juga hamba yang kamu miliki. Buat baik. Allah Ta'ala sebut di sini, buatlah ihsan kepada golongan-golongannya, kepada mereka-mereka ni. Dengan maksud apa? Dengan maksud ihsan seperti mana yang kita sebutkan tadi, iaitu orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Dia buat baik dan dia berusaha selalu memperbaiki amalan kebaikannya itu tadi, kepada ibu bapa dia, kepada anak-anak yatim, kepada kaum kerabat dia, kepada orang-orang miskin, kepada jiran tetangga dan sebagainya. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Allah Taala tutup ayat ini dengan firman-Nya, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah Taala itu tidak suka kepada orang-orang yang sombong, takabur dan membangga-banggakan diri. Itu ayat Al-Quran. Jadi kita telah pun baca 3 ayat Al-Quran daripada kitab kita ni, Minhajul Muslim. Satunya adalah daripada surah Al-Baqarah ayat 195. Tuan-tuan nanti boleh rujuk. Kalau sekarang ni ada di depan tuan-tuan dan puan-puan, Al-Quran boleh buka, boleh tengok terjemahan. Kemudian surah An-Nisa, iaitu surah Al-Baqarah, surah An-Nahlu ayat 90 dan surah An-Nisa ayat 36. Sekarang kita nak tengok pula kepada hadis Nabi SAW. Ada tak Nabi SAW sebut tentang ihsan? Jawabannya tentu ada. Rasulullah SAW bersabda, innallaha katabal ihsana. Jadi dalam hadis ni jelas Nabi SAW menyebut dengan kalimah al-ihsan. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menulis. Apa maksud telah menulis di sini? Telah mewajibkan. Kita terjemah mewajibkan sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri dalam Al-Quran. Banyak kalimah-kalimah yang apabila Allah Ta'ala memberikan perintah dengan bentuk perintah yang jazim, yang mesti dibuat, tak boleh ditinggalkan, ataupun dengan bahasa usul fiqahnya dengan wajib, hukum wajib, didatangkan dengan antara kalimahnya dengan kalimah kutiba ataupun kataba. Seperti mana puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Telah, hai orang-orang yang beriman, telah kutiba di sini diwajibkan kepada kamu puasa. Jadi dalam hadis ni Nabi SAW menyebut sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan ihsan itu ke atas semua perkara. Ini penting. Hebatnya Islam, cantiknya Islam, ihsan ini bukan sahaja kepada perkara tertentu sahaja, golongan tertentu sahaja, malah semua sekali. Kita tengok nanti. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kamu berperang, peranglah elok-elok dengan cara ihsan. Kenapa tuan-tuan? Antara tabiat ataupun orang-orang musyrikin Quraisy dulu berperang. Orang-orang musyrikin dulu apabila mereka berperang, ada satu konsep yang mereka amalkan yang disebut dengan muslah. Muslah ni maknanya kalau seandainya mereka berjaya dalam peperangan tersebut, maka mereka akan buat semua musuh-musuh mereka yang terbunuh dalam peperangan tersebut dengan sesuatu yang tidak sepatutnya dibuat. Kita tahu bagaimana peristiwa yang terkena dengan pakcik Nabi SAW, Sayyidina Hamzah. Kan? Habis. Padahal orang tu dah terbunuh, dah mati. Kan? Dikoyak anggota tubuh badannya sehingga orang tak nampak. Ini siapa dia? Ini mayat siapa? Kan? Ada dipotong telinganya, dipotong hidungnya, sebagainya, kemudian dibuat rantai. Nak tunjukkan muslah ni maknanya, ni jangan main dengan kami. Kalau seandainya kamu kalah perang dengan kami,
kami akan buat macam ni. Itu disebut dengan muslah. Kan? Menganiaya mayat. Dah orang tu dah terbunuh. Subhanallah. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebab itulah Nabi SAW sebut, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kamu berperang memerangi musuh, walaupun itu adalah musuh kamu, maka kamu wajib berlaku ihsan. Jangan buat macam tu tadi. Sebab itulah Nabi SAW hapuskan muslah tu tadi. Tak boleh, jangan. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Nabi SAW sebut, wa idza dabahtum fa ahsinudz dzibhah. Tadi dengan manusia. Sekarang ni bukan dengan manusia, dengan binatang. Subhanallah. Cantiknya akhlak Islam ni. Sebab tu Nabi sebut tadi, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Yang tadi Nabi bagi contoh sesama manusia. Manusia tu pula bukan dengan sesama muslim, tapi dengan musuh. Ni contoh yang kedua, bukan dengan manusia, tapi dengan binatang. Apabila wa idza dabahtum fa ahsinu dzibhah. Kalau kamu nak sembelih binatang pun, sembelihlah elok-elok. Amalkan ihsan dalam penyembelihan. Jadi siapa-siapa nanti yang belajar pengurusan halal, insya-Allah mungkin akan ada topik ni khusus bagaimana cara Islam dalam penyembelihan. Islam atur bagaimana Islam atur dalam pengurusan kita nak menguruskan penyembelihan binatang. Maka mesti ada sifat ihsan. Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Bagaimana berlaku ihsan kepada binatang masa kita nak sembelih? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah salah seorang kamu menajamkan pisaunya. Kan? Ini sebab logat benar nak sembelih binatang sampai tak ada nak asah. Pisau. Sehingga membuat binatang tersebut teraniaya. Ini tak boleh, Nabi tak bagi. Sebab tu Nabi pesan awal-awal, kalau nak sembelih, antara kita nak melakukan ihsan, berlaku ihsan terhadap binatang, ni asah betul-betul dulu pisau tu. Biar sekali potong terus mati terus. Jadi dia tidak teraniaya 15 minit, setengah jam. Nak tarik nafas, bila nak mati, kasihan. Kemudian kata Nabi, wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu, dan merehatkan haiwan sembelihannya. Dan Nabi SAW pernah menegur salah seorang sahabat ketika mana membuat penyembelihan, sambil-sambil ialah seorang diri kambing. Ketika itu, kalau kita mungkin orang Melayu 3-4 orang ke nak sembelih, orang Arab ni sekejap je. Saya kebetulan dulu tengok masa duduk di Jordan, masa akikah anak tu, subhanallah, nak katanya kuatnya orang Arab ni. Bukan saja dulu, sekarang pun sama. Kalau makan nasi itu pun mungkin kalau kita satu pinggan kecil, kalau orang Arab mungkin, kalau orang Melayu tengok, ni untuk satu porsi untuk 3 orang kan, ataupun untuk seorang. Ada. Jadi nak katanya orang Arab ni, subhanallah, hatta dan mahal penyembelihan pun dibuat seorang je, kan? Sekejap saja. Pengalaman kami dulu, tengok depan mata tu, subhanallah, sekejap je dah jadi bersih. Kita siap masak. Jadi Nabi SAW pernah tunggu seorang sahabat ni, dia sembelih binatang kambing, kalau tak silap sayanya, dia kambing tu dalam keadaan tertidur, kemudian dia hempapkan kaki dia, kemudian sambil-sambil itu dipotong. Nabi tegur, jangan buat macam tu. Aniaya kepada binatang tersebut. Subhanallah. Hadirin hadirat sedang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ini jelas dalil bahawa subhanallah, Islam ini menggalakkan dan mewajibkan, minta maaf, bukan menggalakkan, tapi mewajibkan kepada umatnya, penganutnya untuk melakukan ihsan kepada semua makhluk, imam binatang ataupun kepada sesama manusia. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi SAW dan hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW menyebut al-ihsan an ta'budallaha
ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Apa itu ihsan? Ihsan itu adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah, beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan kalau kamu tak mampu melihatnya, maka yakinlah dengan cara kamu meyakini sesungguhnya bahawa Allah melihat kamu. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ini konsep dan maksud yang kedua kepada al-ihsan. Dan ini penting untuk kita ambil poin. Ihsan itu selain daripada apa yang kita sebut yang pertama tadi adalah berusaha memperbaiki amalan, kebaikan yang kita buat. Yang keduanya adalah ihsan itu dalam kita melakukan kebaikan, sehingga kita nak berusaha memperbaiki kebaikan tersebut dengan cara kita buat seolah-olah kita melihat Allah, Allah Ta'ala memerhatikan kita. Dan kalau kita rasa kita tak mampu dan tak boleh nak lihat Allah Subhanahu Wa Taala, ingat dan yakinlah dalam kita tengah buat kebaikan tu, Allah Ta'ala tengah memerhatikan kita. Allah Ta'ala lihat kita, Allah Ta'ala menilai kita. Sebab itulah ihsan diterjemahkan tu tadi ialah melakukan kebaikan dan berusaha untuk memperbaiki kebaikan-kebaikan yang dibuat. Sebab kenapa? Dia rasa bahawa Allah Ta'ala memerhatikan dia. Allah Ta'ala tengok dia. Sehingga dibuat yang terbaik. Sehingga apabila dibuat benda baik, kebaikan, ihsan, dibuat the best. Yang terbaik. 30 hari Ramadan, tak lama, bukannya 12 bulan, tapi 1 bulan saja dibuat Ramadan yang terbaik. Subhanallah. Jadi hadirin sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bagaimana kaitan ihsan tersebut dalam konteks kehidupan harian kita? Sebenarnya sangat-sangat mudah untuk kita amalkan. Sebagai contoh, misalkan dalam kita bekerja, bagaimana kita boleh apply, boleh laksanakan al-ihsan ini dalam kerjaya kita. Kita buat yang terbaik. Kita buat satu perkara kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita rasa bahawa Allah Taala itu memerhatikan kita, lihat kita, malaikat juga melihat kita, mencatat apa yang kita buat walaupun manusia tak nampak. Contoh, kita duduk dalam bilik, di tempat kerja kita tu ada internet, kita tak gunakan pun line ni, kita tak nampak, kan? Tangan ni mudah je tekan, tekan, ya Allah Rabbi ya Tuhanku, silap guna mesej untuk mesej peribadi, tetapi guna line pejabat, kan? Jadi kalau orang tak ada sikap ihsan ini, ihsan tu tadi macam kita sebut ada muraqabatullah, dibuat kebaikan dengan rasa menganggap bahawa Allah Ta'ala perhatikan dia, sehingga dia tak mampu dan dia takut untuk nak buat kesalahan. Baik. Contoh yang lain, misalkan kita kata dalam kita bermuamalah dengan orang lain. Contoh, kita basuh kereta. Kita masuk tempat basuh kereta tu, depan tu dia dah tulis, kalau kereta MPV harga dia sekali basuh 8. Kalau kalau kereta kecil lah, kita kata RM8. Kalau yang besar ni RM9 ataupun RM10. Okey, selesai kita pun buka tingkap, kita ulur duit 9. Boleh tak? Boleh. Kita berlaku adil tak? Kita berlaku adil lah. Berlaku adil itu maknanya kita meletakkan sesuatu pada tempat dia. Tapi bagaimana kita nak melakukan ihsan di situ? Bagilah lebih sedikit. RM1, maknanya genap 10. Sebab kita nakkan pahala, nak buat yang terbaik. Kita buat baik dah tadi. Baik itu, iaitu kita buat adil. Tapi ihsannya dengan nilai tambah, kita tambah sedikit. Ataupun dalam bab jual beli, berniaga, penjual dan pembeli. Kita sebagai seorang peniaga, jual buah-buahan ataupun suatu imma yang disukat ataupun yang ditimbang, lebihkan sedikit timbangan. Kalau contoh kita kata kita letak dah atas timbangan, tuan ni tengok, cukup tuan nak 2 kilo kan, tuan tengok ni 2 kilo, cukup. Kita dah adil ataupun tidak? Adil dah, meletakkan sesuatu pada tempat dia.
Bagaimana kita nak melakukan ihsan di sini? Tambahlah sedikit. Tambahlah sedikit. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ataupun menampung kod-kod lah bimbang-bimbang timbangan kita tu tak berapa tepat. Jadi dengan kita tambah tu tadi, mudah-mudahan dapat menghapuskan kekurangan ataupun melebihkan apa yang kurang itu tadi. Ataupun kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pensyarah dan sebagainya, seorang pendidik, kita write paper pelajar, kita nanda, kita bagi markah kepada pelajar, kita ikut dah format dia. Kalau lagu ni jawapan dia, rubrik dia, markah dia lagu ni, kita follow betul-betul rubrik tu. Kita ikut format, maknanya kita dah berlaku adil. Jumlah keseluruhan markah dia adalah 75. Kita dah berlaku adil sebab kita dah meletakkan sesuatu pada tempat. Bagaimana cara kita nak melakukan ihsan? Tambahlah sedikit. Kalau saya suka bagi nama, ni markah ihsan. Markah ihsan. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, begitu juga dengan contoh-contoh dalam bab-bab yang lain. Dalam kitab kita ni disebut bagaimana ihsan kita kepada ibu bapa kita, bagaimana ihsan kita dengan kaum kerabat, ihsan kita kepada anak-anak yatim, ihsan kita kepada orang-orang miskin, ihsan kita kepada orang musafir, ihsan kita kepada pekerja dalam dunia kerjaya, ihsan kita kepada manusia, ihsan kita kepada haiwan. Mudah-mudahan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, apa yang kita dengarkan, apa yang kita kongsikan pada pagi ini dapat kita fahami dengan baik, kita sampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain, dan seterusnya yang paling penting sekali adalah kita boleh amalkan dalam kehidupan seharian kita. Ianya semoga mudah-mudahan ianya bermanfaat bagi saya peribadi dan mudah-mudahan bermanfaat bagi sidang penonton sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أمة المسلمين واعتصموا بحبل رب العالمين. اتحدوا يا أمة المسلمين واعتصموا بحبل رب العالمين. واجتمعوا ولا تفرقوا.